Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita ingin belajar tentang tema 4, perpaduan, unit 12, kerjasama asas kejayaan, tajuk pertandingan mengarang. Standard pelajaran 5.2.2. Murid bolehlah rujuk pada buku teks pada muka surat 79. Aktiviti kita pada hari ini ialah mengenal pasti dan membina ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan. Baiklah murid-murid, mari kita baca petikan pada muka surat 79. Mari kita baca bersama-sama. Pertandingan mengarang. Perpustakaan Awam Taman Aman mengadakan pertandingan menulis karangan bertemakan perpaduan. Penyertaannya secara berkumpulan dan berbilang kaum. Pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam. Hanif, Jiva dan William telah bersepakat untuk menyertainya. Mereka mencari maklumat di perpustakaan. Mereka membaca buku cerita untuk mendapatkan idea. Selain itu, mereka juga membuat rujukan daripada surat khabar dan majalah. Mereka saling membantu dan bertukar idea. Mereka juga berbincang dengan ibu bapa bagi pemilihan tajuk karangan. Mereka bekerjasama dalam suasana yang harmoni. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah kandungan info bahasa. Info bahasa. Kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk suku kata baharu. Rangkai kata yang terhasil memberikan makna khusus dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Mari kita lihat contoh. Kata dasar yang pertama iaitu merah. Merah adalah sejenis warna. Kata dasar yang kedua, jambu, iaitu sejenis buah. Apabila digabungkan, maka terbentuklah satu kata baharu, iaitu merah jambu. Kata majmuk, merah jambu, atau juga dikenali sebagai merah muda. Baiklah murid-murid, mari kita baca petikan sekali lagi. Perpustakaan Awam Taman Aman mengadakan pertandingan menulis karangan bertemakan perpaduan. Penyertaannya secara berkumpulan dan berbilang kaum. Di sini tidak ada kata majmuk. Ayat yang ketiga, pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam. Terdapat kata majmuk di sini iaitu orang awam. Orang bermaksud manusia. Awam bermaksud umum. Mempunyai maksud yang berbeza. Apabila digabungkan kata dasar ini, maka terbentuklah kata majmuk yang membentuk satu kata baharu, iaitu orang awam atau orang biasa. Hanif, Jiva dan William telah bersepakat untuk menyertainya. Mereka mencari maklumat di perpustakaan. Mereka membaca buku cerita untuk mendapatkan idea. Buku merupakan alat tulis. Cerita bermaksud kisah sesuatu perkara.
apabila digabungkan menjadi buku cerita. Buku cerita ialah bahan bacaan yang dibukukan. Seterusnya, selain itu, mereka juga membuat rujukan daripada surat khabar dan majalah. Surat khabar. Surat bermaksud kertas yang ditulis, manakala khabar bermaksud berita. Surat khabar pula bermaksud naskah yang mengandungi pelbagai berita yang dikeluarkan pada setiap hari. Mereka saling membantu dan bertukar idea. Tidak ada kata majmuk di sini. Seterusnya, mereka juga berbincang dengan ibu bapa bagi pemilihan tajuk karangan. Ibu bapa juga merupakan kata majmuk. Ibu bermaksud emak atau orang yang melahirkan kita. Manakala bapa merupakan ketua keluarga atau juga dikenali sebagai ayah. Ibu bapa bermaksud orang tua kita. Mereka bekerjasama dalam suasana yang harmoni. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang terdapat pada ruangan sebelah kiri. Mari kita lihat gambar pertama, iaitu ulang kaji. Kata majmuknya ialah ulang kaji. Mari kita bina ayat bersama-sama. Siapa yang mengulang kaji? Yang mengulang kaji ialah Hadif dan rakan-rakan. Ingat murid, untuk membina ayat, pastikan kamu menggunakan kata nama, kemudian kata kerja dan peluasan ayat. Kata nama, Hadif dan rakan-rakan. Kata kerja, mereka sedang buat apa ya? Ya, sedang mengulang kaji. Mengulang kaji apa? Mengulang kaji pelajaran. Di mana ya? Di perpustakaan. Hadif dan rakan-rakan mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Ulang kaji iaitu kata majmuk. Baik. Yang kedua, buah fikiran. Buah fikiran ni bermaksud idea. Hadif dan rakan-rakan buat apa? Berikan apa ya? Memberikan buah fikiran. Okey, yang seterusnya, gambar yang ketiga. Siapa di sini? Mereka. Murid-murid tahu apa maksud urus setia? Urus setia bermaksud pentadbir ataupun kerani yang menguruskannya. Baik, mereka sedang buat apa? Menyerahkan, nampak tak buku tu? Menyerahkan apa? Menyerahkan karangan yang telah siap. Kepada siapa? Kepada urus setia. Okay, gambar yang keempat, terima kasih. Terima, mendapat. Kasih pula, perasaan sayang. Kalau terima kasih bermaksud penyataan penghargaan atau syukur atas pemberian atau pertolongan yang diperolehi. Jadi, mari kita bina ayat bersama-sama. Hanif dan rakan-rakan mengucapkan terima kasih kepada pegawai yang menyampaikan hadiah. Baik, cikgu harap kamu faham tentang cara-cara untuk membina ayat menggunakan kata majmuk.
Seterusnya, tugas kamu pada hari ini ialah kamu perlu menjawab latihan dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 91. Kamu boleh memilih jawapan yang terdapat pada helaian ini. Pilih satu dan masukkan ke dalam tempat kosong mengikut kesesuaian ayat. Kedua, setelah siap, hantarkan hasil tugasan kepada saya menggunakan Google Classroom untuk disemak. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum.